Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari yang ketiga, nak bincang pasal OOP, macam mana kita implement OOP dalam PHP. So basically OOP adalah Object Oriented Programming, yang mana kalau bahasa Melayu dia adalah pengaturcaraan berasaskan objek. Sebenarnya asal usul PHP ni dia asal usulnya lah, dia memang cater untuk procedural. Tapi as the time goes by, keperluan memandangkan keperluan framework, dia evolve kepada OOP. Cuma kalau nak compare dengan OOP Java, OOP Java dia lebih rigid dan robust. OOP PHP ni pasal dia bukan dia built-in later, bukannya dalam apa, dia built-in kemudian. Jadi mungkin ada beberapa flaw lah. Nak kata flaw bukan flaw, I mean flaw in the sense of OOP yang robust seperti Java tu dia tidak ke arah itu. Mungkin OOP tapi kurang robust. Pasal OOP dalam Java kita tahu dia very very rigid. Contohnya macam data type semua tu. So apa tu OOP? Ni lebih kurang macam ni lah. Kita umpamakan kita ada kelas dalam programming ni, kita ada kelas, dan dalam kelas tersebut ataupun kelas ni boleh kita katakan sebagai what you call blueprint. Okay, blueprint, sebab tu saya letak gambar blueprint. So dari blueprint ini kita tahu yang contoh macam kereta, kita tahu dia ada 4 tayar, ada 4 seat penumpang. Kita ada side mirror, kita ada cermin tingkap, kita ada pintu, kita ada boot, kita ada hood, kita ada engine, okay, dan tempat isi minyak, whatever it is lah. Dan spesifikasi dalam blueprint tu dia akan translate dalam bentuk objek, iaitu macam kereta yang ada sekarang di jalan raya. Contohnya macam kita ada kereta Volvo, Audi, Toyota, lebih kurang implement blueprint yang sama, okay, lebih kurang lah. Kita tahu bahawa objek kereta bila kita lihat yang ada dalam kat jalan raya, kebanyakannya 4 tayar, okay, dia ada pintu, okay, dia ada tingkap, dia ada side mirror, dia ada tempat pemandu, tempat penumpang, ada steering wheel. Itu adalah perumpamaan analogi untuk object oriented programming, sebab lebih mudah untuk kita implement ataupun imagine satu-satu item ataupun modul dalam bentuk objek, yang mana kita boleh gunakan blueprint yang sama, dan kita boleh what we call as reuse dia punya konsep ataupun blueprint tu lah. Dan dalam PHP yang penting adalah function, we call it function. Dalam OOP PHP yang kita kena tahu, awalnya PHP memang ada function lah. Okay, function ni contohnya macam ini contoh function ataupun satu blok, we call it satu blok ataupun satu group of statement, satu kumpulan kerja ataupun sekumpulan kerja. Pada asalnya PHP ni kita memang dia memang design untuk procedural, yang mana procedural ni lebih kepada what we call as modular tu maksudnya instead of kita ada banyak kod dalam satu sistem, so dia pisahkan kepada beberapa modul. Contoh macam kita ada modul, contoh kita ada satu sistem, kita ada modul untuk input file, kita ada modul untuk buat let's say tokenization, ataupun dalam NLP kita ada what we call as post tagging, vocab. Lepas tu kita check perkataan tu, kalau tak jumpa dalam vocabulary, kita cari pula algoritma dia ataupun cara macam mana untuk detect perkataan yang luar daripada outside library. Lepas tu kita ada annotation, kita ada macam satu modul untuk generate output. So itu sebelum ni asalnya pada PHP, yang mana kita ada function. So function ni kod dia lebih kurang macam ni, ada perkataan function. Kalau dalam PHP dia gunakan perkataan function. Ini contoh dia, function write message. So dalam tu ada statement, dan kita boleh panggil function macam ini.
Then contohnya lagi kita ada function family name. Lepas tu kita boleh hantar dia punya what we call as argument ataupun parameter hantar kepada function ini. So ini adalah beberapa contoh function. Cumanya kalau kita perhatikan, kita tidak perlu define function ini dengan data type je lah. Maksudnya kita tak perlu dia define dia untuk kembalikan void ataupun kembalikan integer ataupun kembalikan string ataupun boolean. Sebenarnya untuk PHP yang baru boleh saja kita buat macam tu. Kita asalnya memang dia loosely type variable ataupun loosely type function, yang mana dia bergantung kepada nilai yang return, dia akan jadi that data type lah. Tapi untuk PHP yang asal dia memanglah loose. Sekarang ni yang modern PHP ni dah ada yang kita boleh spesifikkan apa dia punya data type. Okay. So itu adalah function. Kemudian bila datangnya kepentingan untuk buat framework, contohnya macam PHP, Cake PHP ataupun Laravel ataupun Yi. So di situ developer kepada OOP ni dia realise bahawa kalau in order nak PHP nak berkembang, dia kena boleh support framework ataupun model view controller punya design pattern. Jadi untuk memudahkan implementation PHP framework dalam bentuk PHP dalam bentuk framework, dia memang terpaksa emphasize lah. Start daripada PHP 7 dia dah emphasize, maksudnya dia redesign balik dia punya programming language syntax dan untuk memastikan bahawa OOP dia boleh support OOP. So apa yang kita nak bincang dalam OOP kat sini, just macam mana nak lihat apa itu macam mana nak buat kelas dalam PHP, macam mana apa itu method yang ada dalam kelas ataupun apa properties dia. Boleh tak kita set macam access modifier, public, static ataupun apa itu protected. Dan macam mana kita buat kelas ini dan call dia punya objek ataupun instantiate dia punya objek. Kita ada tak constructor dalam PHP, macam mana nak implement constructor dalam PHP. So yang penting juga antara yang penting dalam OOP adalah inheritance. So, macam mana PHP implement inheritance. So mungkin benda ni banyak teori saja, berkisar tentang teori. So ini adalah konsep asas satu kelas dalam PHP. So kita ada perkataan kelas di sini, keywordnya adalah kelas dan ini adalah nama function. Dan macam juga Java ataupun OOP standard, kita biasanya kita gunakan F ataupun huruf besar pada karakter pertama. Huruf besar pada karakter pertama. Itu adalah good practice dalam OOP. It's not compulsory, tapi dia adalah good practice lah. Good practice. Dan untuk orang recognize bahawa bila kita define satu-satu objek ataupun kelas ataupun kita write satu identifier, ini kita kenal pasti bahawa F ini adalah huruf besar. Bila kita nampak huruf besar, dia adalah kelas. Dan ini adalah function dalam kelas yang boleh kita katakan sebagai method lah. Kalau istilah OOP, ini adalah method. So nampak function ini dia duduk dalam kelas fruit. Kelas fruit dia ada function set name dan get name. So ini namanya macam lebih macam setter getter lah. Setter getter dalam PHP atau dalam OOP ada banyak setter getter function. So macam mana implement constructor pula, macam ni constructor. Kita ada satu method yang special nama dia construct ataupun special method constructor yang biasanya akan automatically kita akan call apabila satu-satu objek tu instantiate daripada satu kelas. Contohnya kat sini kita ada constructor. Dan dalam PHP constructor dia kita kena letak double underscore dan construct. Double underscore tu 2 kali dan construct. So that apabila kita create satu apple ni adalah satu objek instantiated daripada kelas fruit. Dan contohnya kat sini kita send satu variable nama dia apple. So nanti kita boleh dapat perkataan apple tu lah. Okay.
So itu adalah contoh objek call. Macam mana kita call. Perhatikan simbol ni, simbol arrow di sini. Dia sebenarnya rapat ni. Ini adalah simbol arrow yang rapat. So ini adalah simbol untuk objek call, ataupun kalau kita nak call method daripada objek, ataupun kita nak call properties daripada objek, kita boleh gunakan simbol yang ini daripada objek. Simbol arrow, anak panah, dash, simbol. Okay, itu adalah simbol method call ataupun simbol property call, attribute call. Tapi tak semestinya juga kita nak instantiate satu objek daripada kelas. So kita boleh directly call dalam PHP ada satu operand yang boleh membenarkan dia directly call method ataupun properties dengan hanya directly memanggil dia lah kelas ni. So ini we call it static method ataupun properties, yang mana kita tak perlu instantiate, objek daripada kelas tersebut. So directly kita boleh call dia. So itu macam mana PHP handle static method ataupun properties. So dengan titik dua bertindih ni 2 kali. So itu lebih kurang macam implementation dalam PHP. Dan satu lagi yang last adalah inheritance. So inheritance ni macam mana kita boleh gabungkan, pada saya bahasa mudahnya macam mana kita nak gabungkan ataupun macam mana kita nak inherit sifat-sifat yang ada pada superclass ataupun parent class. So that child di sini contohnya bank account ni adalah satu general class untuk bank account. Tapi kita boleh subcategorize saving account dan let's say current account contoh dia. So dalam current saving account ni kita ada interest rate dan kita boleh add interest rate. Okay. So dengan kita buat macam ni, child class ni dia akan inherit semua sifat-sifat yang ada dalam parent class. So itu adalah inheritance. Implementation dalam PHP macam begini, lebih kurang macam ni. So kita gunakan perkataan extends di sini. So let's say kita ada satu kelas nama dia strawberry yang mana dia extends kepada fruit. Okay, so segala sifat-sifat yang ada dalam fruit ini ataupun method properties dia akan dibawa sekali dan menjadi sifat kepada strawberry. That's why walaupun method intro ni tidak ada dalam strawberry, dia ada dalam parent dia iaitu fruit. Tapi kita boleh panggil daripada objek strawberry. Okay, kita boleh panggil daripada objek strawberry. So kepentingan inheritance ni ataupun OOP ni macam yang saya mention sebelum ni adalah pada PHP framework lah. Maksudnya siapa-siapa yang nak explore PHP framework selepas ini, let's say Laravel ataupun PHP Yi ataupun kita nak gunakan Cake PHP ataupun Symfony, might as well kita kena tahu konsep OOP, macam mana nak buat kelas, macam mana nak buat method, macam mana nak call properties, macam mana nak call class, macam mana nak buat objek daripada kelas. Dan antara yang kami sokong ataupun kami support adalah Laravel. So siapa-siapa yang nak continue belajar lebih lanjut tentang framework, macam mana OOP diimplement dalam framework Laravel, boleh sambung kat dalam tutorial ini. Carilah playlist dalam YouTube. You boleh key in bit.ly/fscmtube Laravel. So guys, terima kasih banyak. Setakat itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Pastikan jangan lupa subscribe kepada channel FSCM Quiz. Terima kasih guys. Assalamualaikum.